Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Ustaz Amin, Berserta Kuasa Masjid Sirajuddin Padang Pauh Perlis, tuan-tuan pemerintah Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya. Dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia beri kesempatan pada tengah hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat zuhur berjemaah, dan kita sambung kuliah kita, itu kuliah Durus Ramadan, insyaAllah. Itu yang mana hari-hari lain ni Ustaz Amin ambil, saya ni ambil hari Sabtu dan insyaAllah. So, pada hari ni kita akan sambung tajuk kita ni, iaitu kalau ikut kuliah saya ni subuh hari Rabu, iaitu baru-baru ni kita sentuh bab Ramadan yang pertama. Cuma mai tengah hari ni saya nak sentuh balik apakah amalan yang boleh kita buat sepanjang Ramadan ni. Dan hari ni saya akan sentuh tentang tajuk kita solat duha. Apa dia solat duha ni? Kita dah buat hari-hari dah, cuma nak ingat balik apakah punca kuasa dia, apakah dalil Allah beritahu macam mana, Nabi beritahu macam mana, apa nak buat, berapa rakaat nak buat, bila nak mula dan sebagainya, bila nak habis waktu duha ni, berapa rakaat kita boleh buat duha ni. Ada yang kata 2, ada yang kata 4, ada yang kata lebih sebagainya. Kita rujuk balik apa Nabi buat, waktu bila dan sebagainya. Jadi kita rujuk pula apa tentang solat duha ni. Pertama tuan-tuan, kita tengok tuan, dari yang pertama tuan, solat duha ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata, kekasihku sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Jadi Abu Hurairah ni satu ketika Nabi wasiat pada Abu Hurairah. Jadi kalau benda Nabi wasiat ni benda yang besar tuan, benda yang berharga. Takkan kita nak wasiat kat anak kita ni, nanti ayah tak ada ni, tu dalam TS itu ada 2 aiskrim. Aiskrim ni beli sehari lagi pun boleh beli, esok boleh beli 5 bungkus 10 bungkus boleh. Aiskrim kan paling mahal pun RM10 RM20 kata aiskrim. Jadi kalau wasiat ni benda yang besar kan, benda yang apa, seralung tanah, sebuah rumah apa lagi macam-macam cerita lah. Jadi benda yang besar. Jadi Nabi wasiat dekat Abu Hurairah ni bukan benda kecil, benda yang besar kan. Apa Nabi wasiat dekat Abu Hurairah ni? Iaitu dia kata 3 perkara yang mana dia dengar Nabi sebut ni, dia tak tinggal, dia buat sampai akhir hayat dia. Benda apa tu? Pertama, berpuasa 3 hari setiap bulan. Jadi setiap bulan ni ada bulan Muharram, Safar sampai Zulhijjah tuan. Islam ada 12 bulan. Kalau kalender kita Januari, Februari. Islam kita ni setiap bulan tu ada 3 hari puasa. Orang panggil puasa putih. 13, 14, 15. 13, 14, 15. Nabi kata lagi puasa Isnin Khamis, seminggu ada 2 hari puasa. Sebulan ada 3 hari. Disebut ada lain pula hari-hari Yaumul Bid, itu hari-hari putih tuan. Jadi 3 hari dalam setiap bulan jangan tinggal. Jadi Abu Hurairah ni dia puasa setiap bulan, dia ambil 3 hari, 3 hari. Okey, yang kedua pula mengerjakan 2 rakaat solat duha. Dan dari ini Nabi apa? Jangan tinggal solat duha 2 rakaat. Jadi hari-hari itu jangan tinggal buat solat duha, minimumnya 2 rakaat tuan. Dalil ni. Dan yang ketiga pula mengerjakan solat witir sebelum tidur. Solat witir Nabi pesan jangan tinggal buat sebelum tidur. Kita akan bincang nanti, kita buat tajuk minggu depan ke 2-3 minggu lagi, solat witir ni macam mana dia ganjil 1, 3, 5 bila nak buat. Dalil pertama ni sebelum tidur boleh buat dah. Dan kita buat pula ni Nabi apa pula, solat malam itu 2 rakaat masna. Jika takut subuh tutup dengan 1 witir. Jadi solat witir ni minimumnya lah sebelum subuh tu 1 witir boleh buat. Tu solat witir. Nak buat awal malam boleh, nak buat tengah malam boleh, nak buat hujung malam boleh. Tapi witir ni kena buat sekali saja dalam semalam. Contoh tarawih malam ni semalam kata contoh, kita buat witir dengan imam 2, 8, witir 3 kata. Balik tengah malam nanti kita duduk rehat-rehat, tidur semua, bangkit pukul 3 pagi nak buat tahajud, buat 2 boleh.
Tapi buat witir tak? Jangan buat dah. Sebab tadi ni dah buat witir dengan imam tarawih. Cuma kalau tuan-tuan memang tuan-tuan malam ni tarawih buat 8 rakaat. Saya ni nak bangkit malam, nak buat witir, nak buat tarawih apa, buat tahajud pula dengan witir. Tadi duduk dengan witir. Tuan-tuan boleh balik awal. Sekali lagi malam nanti tuan-tuan buat di rumah 2 tutup witir tuan. Itu tuan. Jadi ada banyak cara. Kalau tuan buat awal, jangan buat hujung. Kalau awal tak buat hujung tuan. Ikut tuan-tuan lah. Sebab apa Nabi Muhammad di sini, dalil ni siapa yang nak buat awal boleh buat sebelum tidur. Macam panggil saya ni, saya nak bangkit 3-4 pagi pakai doa tuan. Kalau bangkit tu subuh nanti esok. Jenis hal tu dia buat witir siap-siap. Lepas Isya tu buat qabliyah 2 rakaat, buat witir siap-siap. Kut-kut terbangkit tengah malam. Buat tahajud. Belum buat witir tak? Tak payah buat. Yang kes saya ni, duduk tagak ni, malam pertama nak buat witir, malam esok nak buat witir. Tak bangkit-bangkit tengah malam. Saya ambil dalil yang pertama ni, sebelum tidur buat witir. Tu dalil dia. Jadi cerita dia, witir ni ada banyak cara. Cuma kalau ditanya balik, witir yang mana yang terbaik ni? Witir yang hujung malam. Sebab apa? Nabi beritahu pula, Allah kata, aku turun lagi ke dunia 1/3 malam terakhir. Siapa hamba aku berdoa padaku, aku kabulkan. Siapa minta hajat, aku akan berikan. Siapa minta ampun, akan aku ampunkan. 1/3 terakhir. Jadi itu witir yang terbaik. Bagi yang beginner ni, yang ni yang sesuai tuan. Buat awal, sebelum tidur tu buat siap-siap. Dah agak sebulan, 2 bulan, rak dah. Boleh dah. Tengah malam dia bangkit pula. Kita ambil dalil. Yang kedua tu buat tengah malam witir. Itu yang terbaik. Korang tanya nanti, mana yang terbaik ni? Dua-dua terbaik. Tapi yang paling terbaik tadi, yang hujung tadi, 1/3 malam Allah turun langit dunia. Siapa minta padaku, akan ku ampunkan. Minta hajat, akan ku berikan. Minta apa, akan ku tunaikan tuan. Jadi dalil ni tuan, solat duha termasuk yang mana wasiat Nabi kata 3 hari 1 bulan puasa 2 rakaat duha dalam pagi tu, dan jangan lupa solat witir sebelum tidur tuan. Hadis Bukhari ni dalil yang pertama. Dalil kedua tuan-tuan, daripada Abu Hurairah, ada Abu Zar radhiyallahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, bagi tiap-tiap wah, kita ni ada wah tuan, sendi-sendi ni, antara jari ni pun dia ada sendi tuan. Tu yang kita boleh kepok ni, jari tunjuk ni sebagainya, dia ada sendi tuan. Jadi setiap ruah yang tubuh badan kita ni kena keluar sedekah setiap pagi tuan. Kalau bahasa kita ni, kena banyak sewa tuan. Jenuh banyak sewa tuan. Sewa rumah pun sebulan sekali pun jenuh kumpul. Tu sewa rumah, sewa kereta sebagainya. Jadi setiap wah ni sepatutnya kena banyak sedekah. Setiap tasbih subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah sedekah. Setiap takbir Allahu akbar sedekah. Mudahnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tu sedekah tuan. Menyuruh orang buat baik pun sedekah. Melarang orang buat jahat pun sedekah. Dan semua itu boleh diganti dengan 2 rakaat duha. Kita nak pergi larang orang, saya juga silap kata lagi, kita kena bubuh. Tu contoh. Nak larang orang, nak ajak orang buat baik, bulan Ramadan ni je orang nampak masjid, nak ajak orang pergi masjid sama dengan dia, dia pilih kita pula tuan. Contoh, payah. Nak berzikir, boleh berzikir, tapi hari nak berzikir ni kod takdan, ada hari dan ada hari takdan. Lah mudahnya Nabi Muhammad apa? Kita buat solat duha 2 rakaat dah cover semua. Sedekah dalam tu, larang orang buat jahat dalam tu, ajak orang buat baik dalam tu, semua tu dah kandung balik 360 ni bagi sedekah untuk badan kita. Nampak tuan? Jadi solat duha ni itu dia punya fazilat dia. Tu yang kedua. Hadis Imam Muslim. Dalil yang ketiga, dari Anas radhiyallahu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan solat subuh secara berjemaah, lalu sesudah itu dia tetap duduk di masjid untuk berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit dan meninggi, kemudian solat duha 2 rakaat, hadis riwayat Imam Tirmizi. Ni dalil ni kata, kalau boleh tuan-tuan mai subuh nanti, mai subuh tak apalah, kita dah makan sahur tadi, mai subuh, kemudian kita dah habis sembahyang wirid tu sebagainya, beri salam, duduk sat wirid. Duduk tu bukan balik lagi kan, duduk sampai matahari naik. Kalau kita bahasa kita, tengok berapa jam tu, imsak 5.50 tu waktu lah, apa tu makan imsak. Tapi taklah semestinya dia kena waktu subuh tu sendiri, pukul 6 tu waktu berjaga-jaga. Pukul 6 tu subuh, tu sembahyang azan subuh pukul 6, main masjid solat 2 rakaat. Yang kata lebih dunia dari isi dunia tu,
Duk set dalam 15 minit 10 minit Tok Bilal qamat, sembahyang subuh. Habis subuh kata 6.20, 6.30 habis. Jangan balik lagi. Tunggu tuan-tuan, wirid zikir sebanyak sampai matahari naik. Tu mana waktu syuruk 7.10. Tu matahari naik. 7.10 tuan-tuan. Ni ada khilaf tuan. Ada yang kata 7.10 tu boleh buat duha dah. Ada yang kata tak, tunggu sat matahari naik tinggi galah, iaitu 15 minit ke 20 minit selepas 7.10 tu. Maksudnya berapa? 7.10, 7.20, 7.25. Itu waktu duha boleh buat. Apa jadi tuan? Dalam ni dia tak beritahu. Tuan-tuan akan dapat pahala macam buat umrah haji, sempurna. Kita tuan-tuan nak pergi haji umrah ni payah. Jangan kumpul 5,000, 10,000 tambang. Kalau PKP tak boleh. Ada duit banyak pun tak boleh pergi umrah tuan. Nampak kata nak pahala umrah tuan, kita buat tuan, jangan balik lagi subuh, tunggu matahari naik, buat 2 rakaat. Dapat pahala haji umrah penuh. Nampak macam mudah, tapi berapa ramai tuan nak boleh tunggu 7.30 tu 6.30 habis tadi. Nak duduk dalam masjid ni setengah jam, 40 minit, nak tunggu pukul 7.30. Tak banyak orang boleh buat tuan. Jadi kita kalau boleh tuan, duduklah hari Sabtu Ahad ni duduk sat tuan. Mungkin hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis kerja. Jadi time cuti ni duduk sat tuan, dapat pahala haji umrah penuh tuan. Sempurna. Hadis Imam Tirmizi. Okey, dalil lain tuan. Dari Muazzah, dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, berapa rakaat Rasulullah SAW solat duha. Jadi ada orang tanya ni, ya wahai Aisyah, Nabi solat duha ni berapa rakaat? Apa yang Aisyah jawab? Dia menjawab sebanyak 4 rakaat. Baginda menambahnya lagi menurut yang dia kenaki. Dalil awal tadi 2 rakaat minimum. Kalau tuan rajin, kita buat maintain 4 rakaat. Itu Nabi rajin buat. Kau hari tu, nak buat 6 ni, buat 6. Nak buat 8 ni, buat 8. Tak ada masalah. Dia unlimited, tak terbatas. Jadi tapi mula dengan apa? Dengan 2 rakaat. Ustaz ada kata 4. Ni dalil dia 4. Nabi rajin buat 4 rakaat. Dan dia akan tambah berapa rakaat yang dia kehendaki. Mungkin hari tu 8, dia buat 6, 8 ke, terpulang, tak ada masalah. Kita ni kalut buat 2, tak ada masalah. Jadi kita buat solat duha tu bermula dengan berapa? 2 rakaat. Tapi kalau kebanyakan Nabi buat 4 rakaat. Ni dalil dia, hadis Imam Muslim sahih tuan. Okey, dalil daripada Zaid bin Arqam. Beliau berkata, Nabi SAW keluar menuju tempat ahli Quba. Pada ketika itu beliau sedang menunaikan solat duha. Jadi ketika itu ramai orang buat solat duha. Baginda bersabda, ini adalah solat orang yang kembali kepada Allah, awabin. Jadi orang kata solat awabin tu, itu termasuk solat duha sebenarnya. Iaitu di mana waktu anak-anak unta telah bangun kerana kepanasan waktu duha. Jadi solat duha apa? Yang waktu terbaik buat solat duha ni, matahari dah naik tinggi. Bila tuan-tuan? Kalau tuan lepas kambing ke lembu ke, lembu ni duduk lepak kat situ, duduk sat lagi pukul berapa? 10.30, 11 dia pindah tempat. Sebab panas tuan. Time tu waktu duha terbaik. Anak kambing ke tak, duduk kat tempat tu duduk berehat. Mai tengah hari ni kan, tengah panas ni dia berubah tempat. Time unta ni dia kepanasan. Waktu duha ni terbaik, bukan awan kan, dia main hujung-hujung lah. Kalau kita tengok tuan, kalau tepi bendang pun bawa cangkui, pergi naik motor, parking motor kat batas ban ni, nak pergi jalan, pergi kat bendang tu, duduk berjalan-jalan, pergi cangkui 4-5 cangkui peluh bercerah. Kalau tuan pergi waktu kedua, bawa cangkui ni, tok motor kat batas ban, duduk berjalan kaki saja dah, peluh bercerah dah. Dan itu yang terbaik. Tadi ni mungkin 8 pagi, 8 pagi duduk jalan cangkui atas ban, tak panas lagi. Cangkui tu berpeluh. Kalau tuan pergi pukul 10 pagi, 11 pagi, jalan saja pun bercerah dah. Jadi seboleh mungkin duha ni dilewatkan kan. Lagi matahari naik tinggi, itu terbaik duha. Cuma ustaz, saya kerja pejabat ni, time saya pergi awal ni pukul 8 tu, 8.30 masuk, pukul 8 nak buat duha, buat siap-siap. Boleh buat siap-siap duha. Sebab apa? Dah kita time awal lewat tu dah kita bekerja, kita buat awal. Saya ni kerja sendiri ustaz, kerja buat benda menega ke apa, kita pilih waktu yang lewat sikit, 10, 11, 12. Itu waktu dia. Sekarang orang pejabat ni dia ambil pula waktu 10, 11 tu pergi mayang duha, tinggal kerja rasmi, dia payah pula nama solat duha, tapi ganggu kerja hakiki. Jadi ketimang tara lah mana yang diutamakan, mana yang kita boleh hajah tuan. Okey, hadis riwayat Ahmad dan Muslim.
Imam Nawawi menghuraikan masa tersebut sebagai masa berlalunya 1/4 tempoh siang, iaitu 10 hingga pukul 1 pagi tu. Itu waktu yang mana yang lebih afdal solat duha tadi. Sebab apa? Dalil tadi anak kambing, anak unta yang mana dia kepanasan time tu. Itu. Cuma kita nak buat awal pun tak ada masalah. Yang mana lepas masuk waktu matahari dah naik, dah boleh mula buat. Okey, saya tunjuk sikit tentang apakah dalil yang ada, tuan. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara salat duha. Dinyatakan dalam hadis yang sahih bahwa di antara keutamaan salat duha, salat ini menggantikan tugas sedekah seluruh persendian. Salat tersebut juga menjadi sebab Allah memudahkan urusan kita hingga akhir hari. Berikut pasal apa dia macam kalau solat duha ni murah rezeki sebenarnya. Sebab kita mudah. Sendi kita tadi ni dia ada hak-hak dia. Kita bayar sedekah untuk dia, kita boleh bekerja dengan mudah, lancar sebenarnya. Itu dia punya sesuatu dia lah. Jadi kita kata, sembahyang duha ni itu dah punca rezeki. Tak. Semua ibadah kita ni murahkan rezeki. Tapi solat duha ni kita bayar zakat bayar sedekah untuk tubuh badan kita tadi. Jadi kan kita amalkan solat duha ni. Di antara keutamaan salat duha yang disebutkan dalam hadis sahih. Pertama, salat duha dapat mencukupi sebagai sedekah bagi tiap ruas tulang Bani Adam. Nabi SAW bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih yaitu subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid yaitu alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil yaitu la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir yaitu Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf yaitu mengajak kepada ketaatan, dan nahi munkar yaitu melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Buat 2 rakaat itu dah cover dah tadi. Sedekah untuk tubuh badan kita, sendi-sendi, zikir tadi, kemudian kita mengajak orang kebaikan, melarang orang buat kejahatan, termasuk dalam 2 rakaat duha itu. Riwayat Muslim. Kedua, sholat duha merupakan salah satu wasiat Nabi SAW kepada beberapa sahabatnya. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, kekasihku yaitu Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku untuk berpuasa 3 hari dalam tiap bulan, melakukan 2 rakaat salat duha, dan melakukan salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi 3 benda ni Nabi wasiat dekat Abu Hurairah. Ada sebab lain lah. Kemudian 3 hari dalam sebulan puasa, 2 rakaat solat duha, dan witir sebelum tidur. Jadi kita ada duha ni berapa? Minimumnya 2 rakaat. Jadi kita jumpa tadi 4 rakaat yang rajin Nabi buat. Dan witir ni boleh buat selepas tidur tengah malam pun boleh. Tapi kalau buat awal pun dah boleh dah. Ni dalil dia tuan-tuan. Ketiga, salat duha merupakan salatnya orang-orang yang rajin bertaubat. Rasulullah SAW bersabda, salatnya orang-orang yang bertaubat adalah pada saat berdirinya anak unta karena teriknya matahari. Hadis riwayat Muslim. Jadi solat tu awabim ni, solat orang yang kemelitaan. Jarang orang nak solat kan, sebab time tu pagi-pagi dah tadi subuh dah. Habis subuh orang pergi bendang, pergi berniaga, pergi bekerja, pergi pejabat, pergi sebagainya. Jarang orang nak pilih pula pukul 10 11 tu nak semayang. Orang semayang bila? Zuhur. Ada orang buat tapi jarang-jarang. Jadi kalau kita boleh buat tuan, kita tergolong orang yang beruntung tuan. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah dalam penjelasan Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwa salat yang dimaksud adalah salat duha. Itu tak ada masalah tuan, tetapi bendang tuan, pakai baju bendang tu. Sagi mai pukul 11 10 ke boleh semayang atas bataban, boleh. Atas tanah tu banyak. Sebab apa? Solat ni tanah tu bukan kotor tuan. Bukan najis. Najis. Tanah ni sebagai taharah lagi maknanya tuan. Boleh pakai baju bendang tu, boleh pakai semayang tuan. Jadi kita ni pelik benda tu. Hai ustaz, kenapa pakai baju bendang ni? Kalau tuan ada baju pakaian lain, tukar kain berikat sebenarnya. Bila nak pakai baju tu pun boleh sebenarnya. Jadi jangan ada najis tuan di pakaian kita tuan. Hadis ini juga menjelaskan bahwa waktu yang paling afdal untuk melakukan salat duha adalah ketika matahari sudah terasa panas. Keempat,
mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu dia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis Tirmizi. Nak pahala tuan, cukup sekadar buat apa tu 2 rakaat duha tadi, lepas subuh jangan balik lagi. Cuma ustaz lagu tu tak pergi haji lah, tak, kewajipan haji masih ada. Jadi kalau sekadar nak pahala, hari-hari kita dapat sempurna. Kalau tu pergi buat haji pun tak tentu lagi, bayar dam lah, terlupa ni tak sempurna sebenarnya. Tu contoh. Jadi kelebihan ni Allah bagi, Nabi bagi ni, tapi kita tak banyak yang buat. Walaupun pahala ni sempurna, tak banyak orang ambil kan. Jadi seorang salah faham pula, lagu tu ustaz saya dah bagi saya pergi haji dah. Bukan pergi haji, pahala saja haji. Kewajipan haji kena pergi semua hidup sekali minimalnya. Kalau mampu lah, kalau tak mampu kita simpan duit untuk kita pergi tuan. Itu tu tuan. Di riwayat Tirmidzi dan dihasankan Syekh Al-Albani. Kelima, termasuk salat awabin, yaitu orang yang rajin bertaubat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah menjaga salat sunnah duha melainkan awab, yaitu orang yang kembali taat. Salat duha ni kan, salat awabin ni jarang orang buat. Sebab tengok tu orang alik, lena sebagainya. Jadi tak banyak orang yang buat tuan. Inilah salat awabin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Sebab tuan kata kita tengok balik solat duha ni pun dia tak dinyatakan dengan jelas tuan. Sama solat solat tahiyatul masjid. Nabi abang masuk masjid jangan duduk, buat 2 rakaat. Jadi kita main masjid jangan duduk lagi, buat 2 rakaat. Nama main tahiyatul masjid ulama-ulama yang bubuh tuan. Imam Nawawi rahimahullah berkata, awab artinya adalah orang yang taat. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa maknanya adalah orang yang kembali bertaubat. Hukum salat duha. Menurut pendapat yang paling kuat, hukum salat duha adalah sunnah dan boleh dirutinkan. Jadi wajib tak wajib, dia sunnah dan kita boleh buat hari-hari rutin tuan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan 3 nasihat kepadaku: berpuasa 3 hari setiap bulannya, melaksanakan salat duha 2 rakaat, dan berwitir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalil yang kedua ni itu melaksanakan salat duha 2 rakaat. Hari-hari pagi tu kita boleh buat salat duha. Waktu salat duha. Sebelumnya kita awali dengan hadis tentang waktu larangan salat. Terdapat hadis yang menyebutkan waktu larangan untuk salat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, ada 3 waktu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk melaksanakan sholat di 3 waktu tersebut atau menguburkan jenazah kami. Okey, ada 3 waktu ni Nabi larang kita simpan jenazah, tanamlah ataupun ke bumi jenazah, ataupun kita solat pada waktu itu. Bila kata tuan? Ketika matahari terbit sampai tinggi, ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir, dan ketika matahari miring hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Muslim. 3 waktu ni jangan buat sebarang solat, jangan simpan jenazah. Bila ni? Tengah matahari naik. Tu 7.10 tu matahari mula naik syuruk tu. Bila? 15 minit ke setengah jam tu. Tak ada pula orang kita ni pergi simpan jenazah lepas subuh tu. Nak simpan bila? 9, 10, 11 tu. Dan kemudian petang ataupun malam, itu waktu. Jadi yang kedua pula, ketika seorang berdiri ni matahari ada di kepala dia betul-betul terpacak. Dia duduk berdiri lagu tu, matahari duduk tak nampak tu bayang-bayangan kiri kanan depan belakang, mentang naik menyatuh sebagainya, hulu hilang tak ada tuan. Time tu habis apa? Tak boleh buat sebarang solat tuan. Kecuali bila hari Jumaat. Hari Jumaat boleh buat solat. Kita mai tengah hari dan awal mai tikah tuan, kita boleh buat sebarang solat sunat sampai khatib naik ke mimbar. Itu waktu dia. Tiba-tiba hari-hari lain dia terikat. Tengah hari merembang tu jangan buat sebarang solat. Tergincang saja masuk belah apa tu menyatuh tu, itu masuk waktu zuhur. Baru kita buat solat zuhur. Dan ketiga ni bila matahari terbenam. Matahari terbenam ni matahari bila mai waktu maghrib tu lah. Masuk maghrib pukul berapa ni? 7.28. Tak berubah puasa kita tiap-tiap hari boleh hafal dah. 7.28 30 hari.
Ramadan kali ni. Tapi puasa subuh dia berubah plan awal. Okey, jadi waktu bila ni kalau pukul 7.28 tu 7.15 7.10 tu itu waktu tak boleh buat solat dah. Solat sunat berapa lah yang khas. Kalau bagi asar Allah terlupa main asar ni. Bagi 7.10 kena buat jugalah. 7.15 7.20 lagi tak maghrib kena buat. Bahkan maghrib pun nak masuk tu pun kena buat juga. Kita terlena tadi kan. Jadi 3 waktu ni tak boleh simpan jenazah, tak boleh buat sebarang solat sunat, tuan. Hadis Muslim. Kita pergi lagi. Pada hadis di atas, ada 2 waktu yang mengapit waktu duha. 1. Ketika matahari terbit sampai tinggi. 2. Ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir. Ketika matahari sudah terbit, mulai kapan sholat duha sudah boleh dilaksanakan? Apakah tepat setelah terbit, ataukah ditunggu sampai agak tinggi? Ulama berbeda pendapat mengenai waktu mulainya sholat duha. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa waktu mulainya sholat duha adalah tepat setelah terbitnya matahari. Namun dianjurkan untuk menundanya sampai matahari setinggi tombak. Pendapat ini diriwayatkan An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah. Okey, kalau perasan balik 7.10 tu ada orang buat solat sunat lah. Orang kata solat sunat syuruk. Syuruk ni pun ada beza. Ada kata syuruk tu khas, ada kata syuruk itu pun solat duha. Itu pandangan-pandangan ulama. Tapi yang lebih tepatnya tuan-tuan, sebab Nabi larang pula jangan solat lagi sampai matahari naik setinggi galah. Setinggi galah ni bila 15 minit ke 20 minit selepas tu 7.10 tu tambah tuan. Apa dalilnya? Ni dalil dia. Sebagian ulama Syafi'iyah lainnya berpendapat bahwa salat duha dimulai ketika matahari sudah setinggi kurang lebih 1 tombak. Pendapat ini ditegaskan oleh Ar-Rafi'i dan Ibnu Rif'ah. Demikian yang menjadi pendapat Imam Abu Syuja dalam matan At-Taqrib ketika beliau menjelaskan waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Hal yang sama juga menjadi pendapat Imam Al-Albani. Beliau ditanya tentang berapakah jarak 1 tombak. Beliau menjawab, 1 tombak adalah 2 meter menurut standar ukuran sekarang. Sebagian ulama menjelaskan, jika diukur dengan waktu, maka matahari pada posisi setinggi 1 tombak kurang lebih 15 menit setelah terbit. Jadi bila tuan-tuan 7.10 syuruk tu tambah 10 minit ke 15 minit, 20 minit lebih kurang. Itu. Dan waktu akhir pula solat duha ni 15 minit ke 10 minit masuk waktu zuhur. Zuhur 1.20 tolak 15 minit ke belakang. Jadi satu apa? 1.5 minit. Pukul 1 tu lah solat duha dah. 15 minit ke 10 minit sebelum waktu zuhur. Awal tadi pun matahari naik 15 minit ke 20 minit selepas matahari naik. Jadi kita belajar tadi rupanya nak cantik pukul 11, 12 tu. Itu waktu duha yang terbaik. Lagi matahari ni merembang tu lagi baik. Itu je jawapan dia. Bagi yang nak buat awal, dia boleh pilih 15 minit ke 20 minit selepas syuruk. Lah dia bila zuhur 15 minit ke 20 minit sebelum zuhur. Itu. Dan waktu itu pun tepat tadi matahari merembang tadi, jangan buat sebarang solat. Itu akhir tadi. Itu beza dia. Jadi semua tuan-tuan, ini semua ni kita balik pada dalil yang sahih tuan. Waktu akhir salat duha. Batas akhir waktu salat duha adalah sebelum waktu larangan salat, yaitu ketika bayangan tepat berada di atas benda, tidak condong ke timur atau ke barat. Untuk menentukan batas akhir waktu duha, Anda bisa perhatikan bayangan benda. Selama bayangan benda masih condong ke barat meskipun sedikit, berarti waktu duha masih ada. Kemudian ketika bayangan benda lurus dengan bendanya, tidak condong ke barat maupun ke timur, waktu salat duha telah habis karena matahari persis berada di atas benda. Nak mudahnya tetap berdiri saja, tak ada bayang-bayang. Tu waktu duha habis, mudah. Kalau tuan nak tengok jam, tengok zuhur masuk bila? 2.21. 1.5 minit, 1.6 minit dah habis dah. Itulah tuan. Jangan kita tuan duk ambil hujung-hujung pula, buat waktu lapang lah. 11, 12 ada buat time tu. Tak ada kata kita ni tuan. Jadi tuan, semua benda ni tuan, yang 15 minit awal apa yang kata matahari naik tadi, Nabi kata pula berada di antara 2 tanduk syaitan. Sebelum kita semayang tu, subuh tu habis subuh, jangan buat solat lagi. 15 minit tu di antara 2 tanduk syaitan. Tengah hari merembang tu Nabi kata pula dalam hadis sahih, iaitu neraka Jahanam bergolak panas. Tu tengah hari merembang tu neraka Jahanam tengah bergolak, tengah panas. Dan bila main hujung pula waktu maghrib, hujung tu asar ke maghrib, hujung tu matahari nak terbenam itu di antara 2 tanduk syaitan balik. Itu dalil lain yang menerangkannya lagi tuan. Ada sebagian yang memberikan acuan kurang lebih 15 menit sebelum masuk waktu zuhur.
Cara mudah menentukan batas waktu sholat duha. Batas awal waktu duha yaitu waktu terbit matahari ditambah 15 menit. Batas akhir waktu duha yaitu waktu zuhur dikurangi 15 menit. Itu saya pun dekat ni tuan, cerita dia mudah tuan. Duha bila kita buat matahari dah naik dah. Satu tinggi galah. Bila syuruk tu 7.10 tambah 15 minit, kita boleh buat dah dan ke atas. Lagi lewat sikit matahari dah tinggi, lebih baik lagi. Bila lah buat waktu duha ni, zuhur 1.20 tolak 15 minit ke belakang. Itu waktu lah dah. Tuan tak ada jam tu kan, berdiri tengah panas, tengok bayang-bayang tak ada ni, tu duha dah habis. Kalau ada lagi tu masih ada. Kalau masuk condong dah sebelah ni, dah masuk zuhur dah. Tu penanda arah dia tuan. Mudah tuan insya-Allah. Saya tuan nak tanya tuan solat duha ni. Kita buatlah tuan. Kalau bulan puasa ni kita amal pagi itu boleh lekat, bawa pergi ke bulan-bulan lain. Bulan apa? Bulan-bulan yang lain tuan. Jadi Ramadan ni kalau kita Ramadan pun tak boleh buat, mana mungkin kita bulan lain kita nak buat. Sebab Ramadan ni banyak pahala dilipat gandakan. Sebab madrasah kita, tempat kita untuk kita berlatih tuan. Insya-Allah tuan. Ada tuan tanya tuan solat duha ni. Ya, sila. Solat isyraq. Yang tu jadi tu pun perbincangan ulama lah. Ada yang kata mula naik matahari tu 7.10 tu dah boleh isyraq dah. Tempat ni kalau kita pergi kat belah Selangor sebagainya kan, depa dah habis waktu kuliah-kuliah tu kan. Contohnya dia buat amal-amal contohnya. Tu pun ada nak kata larangan pun tak juga kan. Tapi yang kita pegang pula ni sebab Nabi pesan jangan buat solat lagi bila matahari naik tinggi galah tu. Tu yang kuatnya tunggu saat matahari naik. Tapi kalau nak buat awal pun ya tu Ustaz. Hari ni ada ni boleh cerita Isyraq ni macam mana? Nama kan? Itulah. Sebab saya faham pun itu sebab Isyraq ni dia tak ada dalil khusus kata solat Isyraq ni sebab dia masuk dalam golongan dalam solat duha tu sendiri. Solat duha yang terawal. Itu kita ulama-ulama yang bubuh lah kita lah solat tahiyatul masjid. Sebenarnya Nabi abang solat tu sebelum duduk buat 2 rakaat. Kalau kita mai tu tak buat apa lagi, tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau kita mai tu nanti orang dah azan zuhur, kita buat 2 rakaat itu solat sunat sebelum zuhur, tu pun dah nama tahiyatul masjid. Tu mai tiba-tiba orang sembahyang zuhur dah, kita sembahyang zuhur, itu pun tahiyatul masjid dah sebenarnya dah. So jangan duduk lagi buat solat sebenarnya. Itu tuan. Itu dia lebih kuat gitulah. Kalau kita mai awal kita buat semua. Mai awal buat tahiyatul masjid pun dapat. Orang azan zuhur kita buat pula 2 rakaat pula sebelum zuhur. Zuhur pula ni tu saya sentuh minggu depan lah. Kita sentuh tentang solat sunat rawatib. Siapa yang buat solat rawatib ni ada 10 rakaat dan 12 rakaat. Siapa yang jaga 12 rakaat itu Allah bina satu rumah di syurga. Bila itu 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur. Asar tak ada. Zuhur selepas maghrib, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. 12 ini dapat satu rumah di syurga. Kalau tuan buat pula zuhur, 4 sebelum zuhur, 4 selepas zuhur, Allah haram api neraka tuan. Tuan, cerita dia kena main awal lah. Kalau Tok Bilal azan tadi pukul 1.21 kita dah terpacak dah. 1.21 baru nak start motor, meh kan. Orang dah buat 4 rakaat, kita baru nak buat 2. 2 pun tak ada habis tuan. Jadi kita main awal tuan. Sebab tu masjid tuan, zuhur ni dia tak buat 10 minit. Dia buat 15 minit, 20 minit pergi lama lagi. Sebab Nabi peluang kata buat 4 rakaat itu. Kalau tuan pergi kat Siam, setengah jam tuan. 20 minit, 25 kan, sampai bahkan 30 minit. Sebab dia faham kan, nak bagi orang duduk bendang balik, duduk pergi kebun balik, duduk mana-mana balik, niaga balik, mai semayang zuhur tuan. Lepas tu dia lewat kan. Cuma kita ni di Malaysia ni nak buat lagu tu payahlah sikit. Nak ambil anak kelas sekolah tadika, nak ambil cucu, nak pergi niaga. Tu cerita dia, kita buh 10 ke 15 minit. Tu cerita dia. Kalau kita ada kemampuan, kita buat lewat tuan zuhur tu. Boleh. Ya. Tunggu waktu. Ya. Tapi nanti Ustaz Ami dia akan sikit-sikit lah. Daripada Ustaz Ami lebih mahir lagi dalam bab hadis ni. Kita ada tanya lagi tuan, untuk tajuk kita hari ni berkaitan ni, kita umumnya duha tu 2 minimum. 4 kita buat banyaknya. Kalau tambah lebih pun boleh, silakan. Ya, silakan. Okey, terima kasih. Ada bacaan khusus tak?
tak ada bacaan khusus, silalah kan. Surah mana tu dah hafal. Cuma tu perasan ada ni tuan. Ni doa tuan. Mana tadi? Dengar tuan. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك Okey, saya cepat lah. Ni doa ni apa maksudnya? Ni contoh tuan. والبهاء Allah sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikan. Okey, ni doa dah tuan. Ya, ni doa. Cuma doa ni main pada Nabi tak? Saya duk cari ni. Betul tak main pada Nabi? Bila cari tak jumpa satu riwayat kerana doa ni Nabi baca. Saya dulu pun duk hafal ni. Allahumma duha'uka wa baha'uka wa jamaluka yang jauh dekat sebagainya. Kan? Boleh tak berdoa? Doa boleh. Cuma Dr. Jangan kata doa ni Nabi baca. Bila kata lagu tu kita berdusta atas nama Nabi. Sebab cerita dia, saya bila cari dalam kitab cari doa ni dia main daripada seorang satu wanita betul Arab kulit hitam di Arafah, dia berdoa kepada Allah yang jauh dekatkan, yang mana tinggi jangan turunkan sebagainya. Boleh kita berdoa, tapi jangan kita kata mesti nak doa pakai yang ni. Ada, sebab dia mesti dalil. Doa mesti ada dalil. Dia cerita dia, kita nak selit doa ni silakan, boleh, tak ada masalah. Sebab kita doa ni atas kita buat benda nak bagi elok, harum manis bagi kelia, tanah bagi ini, apa buat berniaga bagi untung sebagainya. Masing-masing itu ada hajat masing-masing. Silakan. Cuma tapi di luar sana ni sampai semua kata oh ni lah doa duha. Bukan sebenarnya boleh doa, tapi jangan kata ni dalil kata Nabi doa pakai ini. Tak. Kalau kata itu buat main dalil. Kita faham. Sekadar doa silakan, tak ada masalah. Boleh. Cuma hari ni tak puas tak doa ni. Kata tak puas tu, siapa kata tak puas? Kalau kata Nabi baca doa tak apalah, kita tertinggal tak puas, tak ikut Nabi. Ni kalau sekadar tak puas tu tak boleh. Dia mesti ada dalil tuan. Kita faham lah. Dia mesti petunjuk Nabi tuan. Secara umumnya balik berdoa tuan sendiri, tak ada masalah. Silakan berdoa tuan. Tuan. Dan apa bacaan tertentu, kita baca tertentu. Apa hari tu hafal doa surah apa silakan. Itu yang lebih tepatnya. Boleh tu tanya lagi tuan, duha ni. InsyaAllah minggu depan kita akan sentuh solat rawatib lah. Apa tu subuh tu apa pahala dia, zuhur tadi ni gaji saya cerita sikit tadi dan sebagainya, semua tu macam mana, apa cerita tentang solat rawatib ni kan, apa tu qabliyah dan ba'diyah tu dan wallahu alam. Terima kasih tuan insya-Allah nah. Sekian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.